Okey, untuk chapter ni kita akan belajarlah berkaitan dengan beberapa teknik yang kita akan gunakan untuk kita program kita punya PIC, iaitu terdapat dalam outline ni ada 18. Kita akan belajar assembly language lah permulaan. Untuk subjek ni kita akan guna program C program bukan C++, kita guna C. Tapi untuk sebelum kita masuk C, kita akan belajar sikit assembly language lah. Assembly language ni susah lah sebenarnya nak pakai dalam kita membuat programming. Tapi untuk sebagai beginner level, bagus belajar assembly. Sebenarnya terbalik sebenarnya assembly ni paling susah. Patutnya dia tak sesuai untuk beginner, tetapi terbalik. Sebab untuk faham, kita kena belajar yang susah tu dulu, baru kita pergi yang senang. Dalam membuat projek, dalam buat projek, tak kisahlah projek apa, PSM ke, projek kelas ke, yang pengalaman saya lah, yang paling mudah contohnya adalah Arduino. Arduino paling mudah. Arduino menggunakan bahasa dia sendirilah. Walaupun dia menggunakan C programming, tetapi dia ada library dia sendiri, logat dia sendirilah. Kalau kita nak tukar, nak buat analogi, dia macam bahasa negeri lah, contohnya bahasa negeri Kelantan, bahasa negeri Terengganu, lain-lain lah. Jadi dalam programming ni sama juga, untuk memudahkan programmer tersebut membuat programming, dia cipta satu cara untuk memudahkan dia faham. Macam Arduino, dia nak gunakan bahasa programming biasa tu mungkin susah lah. Mungkin ada golongan sebab ada orang yang buta IT, ada yang mahir IT. Bahasa dia cepat tangkap, tapi ada orang yang buta IT ni dia lambat sikit. Jadi Arduino mencipta satu bahasa yang supaya bila orang nak guna produk Arduino tu mudah. Jadi dia cipta satu bahasa, contoh nak hidupkan LED, hanya menggunakan 2-3 baris saja LED dah boleh hidup. Tetapi bila kita guna assembly language, kita perlu sampai 4 atau 5 line instruction baru boleh LED hidup. Dia berbeza kat situlah. Arduino ni dia memudahkan supaya pengguna tu senang nak guna. Jadi itulah tujuan improvement dalam programming language. Jadi bahasa programming yang mula-mula dibuat menggunakan, kita pergi topik yang first, introduction to programming language. Okey, programming language ni, ni kita belajar balik lah, semua dah belajar programming, so kita ingat balik. Terbagi kepada dua, iaitu high level dengan low level. Kalau kita tengok dalam carta kat bawah ni, programming language terbagi kepada high level dan juga low level. Manakala high level terbagi kepada dua pula, iaitu high level compile language dan juga high level scripting language. Manakala low level terbagi kepada dua, machine language dengan assembly. Yang kita nak belajar hari ni adalah assembly. Assembly language ni dikategorikan sebagai low level language. Kenapa low level language? Bermula ikut sejarah dia lah. Asal dulu manusia buat programming ni untuk menjalankan mesin lah. Contohnya mesin tu gunakan motor. Bila klik satu, contoh klik satu, motor akan angkat. Atau akan jalan lah, akan on. Bila set kosong, motor akan off. Macam itulah, mesin biasalah kat kilang kan, dia on off je lah. Angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak. Ataupun tolak, tarik, satu kosong, macam itulah mesin language. Lepas tu, selepas manusia ni memikirkan cara macam mana nak upgrade, dia telah membuat satu language baru, kategori low language, upgrade daripada machine language, iaitu assembly language. So assembly language ni dia tinggi sikit lah level daripada machine language, sebab machine language dia guna 0101 je. So
assembly language dia dah upgrade sikit. So dia ada perkataan yang kita boleh faham sikit lah. Contohnya macam dekat sini, example code MOVLW. Maksudnya move. MOV tu move. Moving lah. Bergerak. Gerakkan LW. L tu literal, W tu working. Working tu yang kita belajar tadi lah. WREG tu. Working register. Movekan satu nilai. L tu satu nilai daripada luar. Contohnya keyboard kita type 7. Movekan nilai 7 ke dalam working register. Lepas tu nilai apa yang nak masukkan? Nilai daripada luar tu nilai apa? 0x. 0x tu bermaksud hexadecimal. Nilai dia FF. FF tu kalau hexa, kalau dalam desimal dia 255 lah. Sebab mula daripada 0. So 255. Itu maksud ayat tu lah. Kira manusia masih boleh faham lah. Walaupun dia low level language, kita boleh faham. Berbeza dengan high level language. High level language ni manusia boleh faham betul lah. Dia macam bahasa Inggeris biasa. Contohnya plot X dalam high level scripting language dalam MATLAB. MATLAB tadi bila kita klik kita type je plot PLOTY atau PLOTX, nilai X atau Y tadi akan pop dia terus keluar graf. Senanglah. Sebab apa beza high level compile language dengan scripting? Scripting ni macam dalam MATLAB, perkataan-perkataan yang dia dah fix. Dia dah ada skrip dia. Kita kena gunakan ikut skrip dia lah. Kalau compile language ni dia tak ada skrip. Dia boleh berubah-ubah. So dia powerful lah. Paling glamour memang C program. C program dia punya ayat pun lebih kurang macam bahasa Inggeris biasa. Kita boleh faham. Okey, saya just ni intro je lah. Tak payah pergi detail sebab detail awak dah belajar computer programming. Okey. Untuk kelas ini, kelas subjek microcontroller ni, kita akan gunakan dua bahagian iaitu software dan juga hardware. Jadi ini saya listkan bahagian-bahagian yang kita akan pakai iaitu kalau software, kita akan software bahagian nombor 1, dekat bahagian nombor 1 editor. Editor ni tempat kita edit kita punya programming. Kita akan gunakan MPLAB X. Saya ada bagi software beberapa hari lepas untuk awak boleh install. MPLAB X ni free. Kalau katakan awak nak download daripada Microchip pun ada. Ni Microchip punya software, free source. Boleh install. MPLAB X ni boleh kita pakai assembly pun boleh dan kita boleh pakai C, programming C. Dan juga Arduino IDE. Arduino IDE ni pun free. Yang latest ni berapa lah, saya dah lupa dah. Kena klik lah. Klik kat Arduino, awak boleh download daripada Arduino, ambil lah yang version yang paling latest sekali. Lepas tu install. Biasanya latest ni maksudnya library dia update lah, updated. Jadi apa yang awak pakai, awak beli barang-barang insya-Allah boleh pakai. Kalau pakai version yang lama boleh juga pakai, tapi kadang-kadang library dia tak cukup. Jadi kadang-kadang ada missing library menyebabkan awak punya bahagian-bahagian tertentu tak berfungsi dengan baik. Okey, kita akan gunakan editor. Yang kedua, kita akan gunakan compiler. Compiler yang kita akan pakai adalah XCX. XCX ni compiler ni bahasa Melayu dia translator lah. Itu bahasa Inggeris. Translator tukang juru ubah apa panggil? Tukang ubah ni lah. Contohnya saya tak faham bahasa Jepun contoh. Jadi bila saya ni bos satu syarikat besar lah, nak buat kolaborasi dengan syarikat Jepun. So orang Jepun tu pun tak kerti cakap bahasa Inggeris. Jadi takkan nak guna bahasa isyarat. Jadi kita perlukan translator lah. Saya cakap bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, translator akan cakap bahasa Jepun. Begitu juga
Orang Jepun akan cakap dengan translator supaya translator ubah kepada bahasa Melayu. Jadi compiler ni dia tugas dia translator lah. Dia translate bahasa yang kita dah edit dalam editor tadi daripada C programming atau assembly language tadi, kita convertkan dia kepada satu bahasa mesin. Kita nak berkomunikasi, macam saya tadi nak komunikasi dengan Jepun, sekarang ni kita nak berkomunikasi dengan mesin. Mesin tadi itulah Arduino ke, PIC ke, itu semua mesin lah. Kalau saya cakap dia sila hidupkan LED, dia tak faham PIC tu tak faham. Jadi saya perlu buat dalam editor type sila hidupkan LED. Lepas tu compiler akan tukar ayat saya tadi kepada bahasa mesin. Akan keluarlah 100.101.11.10. Itu je yang keluar. Mesin boleh faham pula 1001 tu. Macam itulah. Jadi compiler ni menukarkan bahasa saya kepada bahasa mesin. Kita akan guna dua, satu XCX dan juga Arduino IDE. Okey, seterusnya kita akan gunakan Proteus sebagai kita punya simulation. Bila kita dah buat programming kita tu kita nak tahu betul ke tidak. Kadang-kadang kita buat, kita compile tak ada error. Maksudnya okey lah. Bahasa kita tu komputer boleh faham. Tapi bila kita run, LED tak nak menyala ataupun menyala tak betul dan sebagainya lah. That's why kita perlukan Proteus supaya dapat membantu kita untuk check betul tak kita punya programming tu. Kalau dalam Proteus hidup dengan baik, maksudnya programming kita tu insya-Allah okey lah. Okey, seterusnya untuk kita nombor 4 untuk kita transfer daripada kita punya komputer masuk ke microcontroller, kita perlukan sebuah programmer lah. Ataupun kita akan pakai PIC kit 2 kalau dalam gambar ni dekat sinilah ni. Ni PIC kit 2 Ini adalah programmer. Wire ni akan kita sambungkan dekat SK40C Wire ni kita sambung SK40C. Manakala daripada programmer ni ni akan pergi ke PC lah. Daripada PC masuk programmer masuk ke PIC. Untuk orang yang first time lah. Okey, hardware kita akan gunakan SK40C yang ni. Yang ni lah. Ni. Lepas tu kita akan gunakan programmer. So kita akan gunakan kabel dan juga ada komponen elektronik. Okey, seterusnya. Okey, ini flow yang bila kita nak buat simulation saja. Jadi kita akan edit dalam editor, kita buat programming, buat assembly ataupun C, and then kita compile, and then kita masukkan dalam Proteus. Okey, cukup sampai situ. Buat yang simulation dan hardware. So kita akan edit, kita akan compile, kita transfer pergi ke Proteus, tengok okey tak simulation. Okey, kalau simulation dah okey, baru kita development kita punya hardware. Kita ambil breadboard, kita pasang komponen. Okey, kita sambung-sambunglah sampai siap. Lepas tu baru kita guna programmer untuk kita transferkan hex tadi ke dalam kita punya hardware. And then kita run lah. Okey, inilah step-step dia apabila kita buat amali kalau ada face to face lah. Okey, kita masuk pada assembly language. Okey, assembly language macam kita tahu tadi dia dikategorikan sebagai low level language. Jadi assembly language ni used to write program using instruction that are the symbolic code called mnemonic. Mnemonic ni bahasa Melayu dia apa Bahasa Melayu dia macam singkatan untuk memudahkan kita faham. Contohnya dalam lagu Adam Idris Noor Hud Saleh Ismail Ishak Yaakob apa tu? Nama-nama nabi.
memudahkan kita ingat. Itu mnemonik lah. Kalau dalam gambar penumbuk ni, gambar tangan ni, bermula daripada yang tinggi, bermula daripada Januari, Februari dan seterusnya lah, mewakili bulan-bulan. Untuk kita tahu berapa dalam bulan ada 30, ada 31. Jadi yang tinggi tu, bahagian tangan yang tinggi refer pada 31. Yang rendah 30, yang tinggi 31. So, itu mnemonik lah, memudahkan kita faham. Jadi, assembly language ni pun macam mnemonik juga untuk bagi kita faham, memudahkan kita faham. Okey. Assembly language ni, tengok dalam gambar rajah nombor 2 ni, kita perlukan assembler lah. Macam saya cakap tadi, perlukan translator daripada bahasa yang kita boleh faham kepada bahasa mesin. Kita faham bahasa kita, mesin tak faham bahasa kita. Jadi kita perlukan assembler. Assembler ni akan convertkan dalam gambar ni. Okey, dalam gambar ni kalau kita tengok, ini adalah bahasa kita. Ini adalah bahasa mesin. Berbezalah. Bahasa mesin 0110 itu je. Kita tak faham. Jadi kita perlukan translator untuk mesin faham apa yang kita nak. Jadi perlukan assembler. Okey. Lepas tu untuk menggunakan assembly language, kita sebagai sebagai programmer kena tahu fungsi-fungsi register yang kita nak guna lah. Contohnya kalau kita nak hidupkan LED, register apa yang kita perlu access? Kalau kita nak jadikan input output, register mana kita nak set? Kalau saya nak gunakan dalam projek, saya nak gunakan sensor. Sensor ada dua, satu digital, satu analog. Bila saya nak guna analog, register mana yang saya nak kena set? Kalau saya nak guna digital, register mana saya nak set? Itu kena tahulah. Itu tujuan kita belajar subjek ni. Untuk kita tahu bagaimana kita nak set kita punya register. Bila kita buat projek lah. Supaya bila kita nak guna contohnya analog sensor tadi. Contoh analog sensor ada variable resistor. Volume lah. Knob volume. Bila kita pusing minimum, contohnya LED akan malap. Bila kita pusing maksimum, LED akan paling terang lah, maksimum 100%. Jadi benda tu berubah-ubah ikut manual. Bila manual tu maksudnya analog lah. Jadi register mana yang kita nak set. Jadi kena tahulah. So untuk set tu kita kena setting dekat banyak tempat lah. Ada cara-cara setting dia. Nanti kita akan pergi lebih lanjut. Okey. Ini adalah flow di dalam kita membuat assembly language. Flow pertama kita edit program dekat MPLAB X tadi. Kita akan gunakan MPLAB X, kita edit dan file tersebut kita akan save sebagai .asm. .asm ni maksudnya assembly lah. Assembly, ASM. Contohnya macam Microsoft Word, awak type awak punya karangan dan sebagainya, bila awak save dia akan .doc, dokumen. Kalau dekat text file, bila awak save belakang tu .txt. Kalau Excel, .xls kalau tak salah saya lah. So sama juga macam assembly. Bila awak edit, awak akan save file tu belakang dia ada .asm. Jadi bila kita tengok je file tu kita tahu, oh ni assembly language. Okey, seterusnya assembly ni bahasa manusia lah. Selepas tu kita akan convertkan bahasa manusia kepada bahasa mesin. Bila convertkan, kita akan gunakan assembler. Sampai sini file tersebut akan bertukar.
daripada .asm akan menjadi .o. Ataupun kita panggil dia objektif lah. Objektif ni maksudnya objektif lah, sorry. Object file. Object file ni maksudnya dah convert lah daripada bahasa Melayu, pada bahasa manusia kepada bahasa mesin. Tetapi dalam object file ni masih tak lengkap lah. Biasalah orang baru belajar, contohnya macam saya baru balik Sarawak, baru kahwin, bahasa saya tak bagus lagi lah, baru belajar makan, minum, buat siapa, berapa harga dalam bahasa Melanau kan. Tu masih object file, dia tak lengkap lagi lah, belum master lah. Seterusnya, kita akan link. Proses link, linker. Linker ni maksudnya macam orang dah lama lah. Dia object file tadi banyak rompong-rompong, ruang-ruang kosong yang tak lengkap. Contoh kalau saya pesan gambar ni nampaklah. Okey macam ni. Okey, ini adalah object file yang tak lengkap tadi. Orang Melanau boleh faham saya cakap, tapi dia boleh tahulah budak ni budak baru belajar kan. Susunan pun tak betul. Ada undefined references. Ada bahagian yang tertinggal, yang masih tak faham dan sebagainya lah. Jadi, linker ni maksudnya link. Dia tarik supaya benda tu jadi lengkap, perfect. Untuk perfectkan perkataan tadi, dia akan ambil library lah. Library di dalam file assembler tadi akan menjadi satu file lengkap yang kita panggil executable code ataupun kita panggil exe file, execute file. Ataupun yang kita guna dalam PLC ni kita panggil hex file, HEX. Bila dah sampai label dah linker ni, maksudnya dia dah complete lah. Dia dah complete, dah boleh execute, dah lengkap lah. Itu dia punya flow. First kali edit, lepas tu translate, tapi translate tu tak lengkap lagi. So dia akan link dia akan gabungkan library-library supaya menjadikan satu file yang lengkap. Okey, seterusnya. Okey. Dia sama macam computer programming. Assembly language sama juga macam computer programming, dia ada bahagian-bahagian lah. So bahagian yang pertama dia ada assembler directive. Lepas tu dia ada instruction. Lepas tu ada data format dan juga ada comment. Jadi comment ni yang ruang hijau ni tujuan dia nak bagi tahulah programmer orang yang macam contoh saya buat programming. Hari pertama kedua saya ingatlah programming, tapi bila saya buka balik lepas tahun 2 tahun saya dah lupa apa yang saya type tu. First kali saya akan refer pada comment. Dekat comment tu beritahulah apa maksud programming dekat sebelah ni. Contohnya macam ni. Add literal to working 34. Maksudnya masukkan, tulislah type dekat komen ni, masukkan nilai 34 ke dalam working register. Tulislah ayat, apa tu ulanglah bahasa Melayu ke, bahasa kalau Chinese tulis Chinese, kalau India tulis India dan sebagainya lah. Komen ni membantu programmer supaya ingat balik apa yang dia buat. Dan satu lagi gunanya bila programming ni, kadang-kadang tuan punya program dia faham tulisan dia. Tetapi orang lain, bila kita bagi ke orang lain baca tak faham. Jadi itulah tujuan komen. Kita boleh tulis supaya orang lain baca programming kita, oh dia boleh faham. Itu tujuan ruangan komen. Okay, data. Data format representation. Kat sini adalah warna purple tu. Yang ni mewakili
berapa besar data tersebut, berapa banyak data tersebut, jenis data, contohnya dia tu binary ke, data tu hexadecimal ke, desimal ke dan sebagainya lah. So ruang ni memberitahu berapa besar nilai data tu. Contoh A campur B. A tu berapa, B tu berapa. Nak bagi tahu A tu berapa, B berapa, itu bahagian data lah. So data akan beritahu data tersebut signed, unsigned, long dan sebagainya lah. Berapa panjang data tu, semua akan diberitahu bahagian data. Manakala warna merah tersebut adalah instruction. Sama ada nak tambah, nak lompat, nak go to, nak panggil, call, nak return dan sebagainya. Assembly directive ni biasanya rujuk kepada directive dekat mana start address. Contohnya macam origin. Origin tu maksudnya nak start program tu start daripada address mana nak start. Lepas tu end, program tu akan stop kat mana dan sebagainya lah. So lebih kurang sama macam computer programming yang awak dah belajar dulu. Okey. Untuk PIC 18F ni, yang saya dah highlight ada highlight anak panah dekat tepi tu adalah antara yang kita kerap guna pakai dalam assembly lah. Contohnya macam clear F. Clear F. Clear F ni maksudnya clear file. Contoh dalam file tu ada data lah. Bila kita type clear F, maksudnya kita suruh kosongkan data di dalam file tersebut. Kalau decrement, contoh file tu ada 10, kita bagi program DECF, maksudnya 10 tolak 1 akan jadi 9. 9 tolak 1 jadi 8 dan seterusnya lah, decrement. Jadi ni yang saya dah bagi anak panah ni yang kita kerap gunalah. Dan instruction set terbagi kepada 4 atau 5, iaitu byte instruction. Byte ni menunjukkan kita refer satu file, satu register tu. Kalau tadi CLRF, clear file, maksudnya satu file tu clear. 88 bit clear. Yang kedua, bit oriented operation. Yang bit ni, yang nombor 2 bit yang bawah ni, BCF, BSF, BTFSC, masing-masing ada maksud tersendiri. Contohnya BCF, bit clear file, bit mana yang kita nak clearkan? Contoh dalam 8 tadi, bit yang pertama, bit kosong tu kita nak clearkan. So bit clear file, pin, bit berapa? Bit yang ke kosong. Maksudnya bit yang kosong aja yang jadi kosong. Kalau BSF, bit set file, bit yang kosong, maksudnya bit yang kosong tadi akan jadi 1. Bit tu saja. Lagi 7 bit tu tak ada efek. Dia hanya refer kepada bit saja. Berbeza dengan yang first yang first tadi byte. Maksudnya 88 akan berubah. Okey, seterusnya control operation. Okey, control operation ni kita nak kawal lah. Contohnya call, kita nak panggil program mana. Kita nak panggil subroutine, kita nak panggil subprogram di tempat lain, kita call program tu. Ataupun go to, nombor 2 ni go to. Go to maksudnya kita nak lompat lah, nak jump ke program mana. Contohnya program instruction dia 1 sampai 5. Sampai instruction 5 ada go to lompat terus ke line 30. Boleh dia maksudnya dia skip line yang ke-6, 7 tu dia skip, dia terus go to ke line 30. Dia jump terus. Jadi dia untuk kawal lah, control. Manakala yang keempat pula program memory operation. Program memory operation ni yang bawah ni ini semua kita jarang guna.
sebab kita jaranglah akses memori. Tapi untuk pengetahuan, dia memang untuk kawal memori lah. Sama ada kita nak read, kita nak post, kita nak write memori tersebut, kita akan guna TBLRD, TBLWT ni semua lah. Tapi untuk kelas kita jarang guna. Dan satu lagi, ada satu lagi, literal operation. Ini adalah logik lah, operation logic. Pun kita akan guna jugalah dalam kelas kita. Okey, seterusnya kita masuk pada move instruction. Okey, move, M-O-V. Kalau bahasa Inggeris dia M-O-V-E lah. Tapi dia ringkaskan jadi M-O-V saja. So, move ni refer kepada copy instruction. Contoh, yang first ni MOVAX7. 7 ni refer kepada literal. Literal ni maksudnya satu file di luar lah. Kita nak bawa masuk satu data. First kali kita gunakan literal. So literal kat sini untuk program yang first ni kita letak 7 lah. Kita letak 7. Nama file dia AX. So kita nak transfer nilai 7 tadi ataupun kita nak copy literal tadi daripada 7 ni akan transfer masuk ke dalam AX. So bila setelah MOV AX7 ni instruction tu dibuat, dia pergi kepada next line. Apa yang berlaku, register AX mula-mula tak ada nilai, dia akan jadi ada nilai lah. Literal akan still 7 lagi, tapi register AX pun jadi 7. So dia copy lah. Copy nilai daripada literal masuk ke dalam AX file. Dan seterusnya lah. Kalau copy dalam memori, memori lah. Move memory 7. Dan sebagainya lah. Sama je command dia. Nak transfer ke mana, file mana. Kalau nak transfer AX, letak AX. Kalau nak transfer BX, letak BX. Dan sebagainya lah. Ikut nama file yang awak nak pindahkan. Okey, seterusnya MOV LW, MOV WF. Okey, tadi MOV saja. Sekarang MOV LW. Maksudnya literal to working. Contoh instruction dekat sini, move 25. Move LW25 bermaksud copy nilai 25 daripada literal ke working register. Itu maksud dia. 25 ni akan copy masuk ke working register. So working register dah jadi 25. Macam itulah. Manakala MOVWF instruction. Okey, instruction ni adalah movekan, copykan nilai working tadi, working yang dah ada tadi ke dalam file instruction. Contoh kat sini, move LW66H. Lepas tu move WF port B. Apa yang faham dekat sini? Nilai 66 dalam literal, literal ni saya salah type, 56. Sepatutnya 66, saya tersalah type. 66 akan instruction yang pertama tadi, move LW66, masukkan nilai 56 ke dalam working register. So working register dah jadi 56 lah, baris yang kedua. Okey, seterusnya movekan working register ke file port B. So nilai 56 tadi transfer masuk ke dalam port B. So port B sekarang daripada kosong dah jadi 56. Jadi 66 Saya salah type bukan 56, 66. Okey, jadi ini adalah pemindahan data. Kita akan guna dalam programming. So saya harap semua nanti balik baca lagi, fahamkan. Nanti kat belakang ada contoh.
Okey, proceed pada next. Okey, contoh. Write assembly instruction to make the input-output port as below. RB4 and RB5 as input. Lepas tu port C as output. Okey, solution dia. Untuk set RB4 dan RB5 as input, untuk set input output, kita perlu set dekat trace. Nanti kita akan masuk lagi detail. Kalau kita set dekat trace 1, set dekat trace, tak salah, trace A, trace B, trace C, trace D, trace E. Kalau kita set 1, dia akan jadi input. Kalau kita set kosong, dia akan jadi output. Jadi dekat sini, ayat dia RB4 dan RB5 as input. So RB4, RB5 kat mana? Dekat sini Kira lah. Bit 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 4, 5 jadikan 1. Kemudian movekan nilai yang dah set ni ke dalam trace B. So secara automatik bit yang ke-5 dan bit yang ke-4 menjadi input. Ini set instruction dia lah. So kena faham Okey, seterusnya port C as output. Saya tersalah Sini port C tapi sini saya tulis trace B. So sini sepatutnya trace C Okey, port C as output. So jadi instruction yang kita dah buat tadi yang move literal to working bit 4 dan bit 5 hantarkan ke dalam port C, move to port C, trace C So trace C secara automatik akan jadi output. Sorry, kat sini salah ni. Instruction ni salah Sepatutnya as output bermaksudnya semua kosong lah. 0, 0, 0, 0, 0. Hantar ke trace C. So secara automatik semua akan jadi output. First time, orang yang first time ni akan blur lah. Nanti you dengar balik saya punya nota kuliah ni balik. Nanti boleh secara perlahan-lahan faham lah. Okey, yang kedua. Write assembly instruction to make the input output port as below. RB4 and RB5 sama macam tadi. Okey. Dia punya soalan ni saya ambil nota yang lepas ni. Soalan dia mengelirukan. Sepatutnya write assembly instruction gunakan bit gunakan bit. Yang first tadi menggunakan byte. Yang ni menggunakan bit. Nombor 2 ni sepatutnya gunakan bit. Bila guna bit ni teknik lain lah. Teknik lain untuk kita set port. Tadi kita gunakan move. Sekarang ni kita guna command lain untuk set sebagai input. Tak lengkap ni. Saya nak type pun, alamak saya guna PDF. Tak apa, abaikan dulu. Kita pergi pada proceed pada next. Ini salah banyak ni. Okey, nombor 11. Arithmetic instruction. Okey, seperti yang kamu dah belajar, arithmetic operation ni adalah matematik punya calculation Jadi contoh kat sini additional. So kita akan guna command add, add Untuk subtraction, tolak, kita guna sub, sub. Okey. Semua arithmetic operation dekat PIC 18 menggunakan 8 bit. 8 bit. Make sure dia 8 bit lah. Okey. Jadi, contoh dekat sini Write a program that add the hexadecimal number
0x20 and 0x30. Store the sum in the data register at 0x50. Okay, movekan 20. Movekan 20 dalam literal. And then movekan 30 dalam literal juga. First, seperti yang awak tahu, instruction ni dia perlu bergerak satu persatu. Dia tak boleh bergerak sekali arung. Kalau ada 10 instruction, dia akan ikut step by step. Yang first dulu, and then second and third. Jadi yang first ni adalah move literal to working 20. Jadi literal sekarang dah jadi 20 Dah jadi 20 dekat sini. Susahnya saya nak colorkan ni. Okey, literal dah jadi 20, dah jadi 20. Lepas tu dia hantar ke working. Move LW20. Maksudnya working register dah menjadi 20. Okey. Seterusnya add literal to working 30. Apa maksudnya? Sekarang literal dah jadi 30. Literal 30. Jadi 30 tadi campurkan dengan 20 dekat dalam working register. Literal tu still 30. Working dah jadi 20. So working dengan literal tadi dicampurkan. Dan result tu akan disimpan ke dalam file bernama A. Movekan working, nilai dalam working tadi ke dalam file F2 file bernama A. So apa yang berlaku, register A dalam general purpose register GPR akan menjadi 50. Itu jawapan dia lah. Itu untuk additional contoh. Okey, sekarang untuk sub. Right, a program to subtract 5 from yes. Yes, this one. Oh, tak ada apa. Okay. Write a program to subtract 5 to 40H. Identify the flag bit in the status register. Okay, dia suruh tolak. Jadi, movekan nilai literal to working decimal 5. So, literal sekarang dah jadi 5. Dia nilai literal. Decimal. Nombor bulat lah, nombor biasa. Decimal. Lepas tu sub nilai literal yang baru 40. Literal sekarang dah jadi 40. Tolakkan. 40 tadi tolakkan nilai dengan working. So 40 tolak 5. Dan kemudian hasil tadi stay dekat mana? Macam tadi yang first tadi dia save dekat A. Move working to file. Untuk yang nombor 2 ni dia tak ada beritahu. Jadi nilai tersebut disimpan di dalam working. Kalau tak disebut, dia simpan dalam working lah. So 40 tolak 5 dapat 35 dan nilai itu stay dekat dalam working register. So working register sekarang dah jadi 35 lah. Literal masih 40. Tapi working dah jadi 35. Jadi kesemua instruction yang melibatkan arithmetic, tambah, tolak ni semua akan efek kepada status register yang saya beritahu tadi Kalau pengiraan tadi result dia kosong, macam yang nombor 2 ni result dia 35. So apa berlaku dekat zero flag? Dekat status register. So status register zero flag tadi akan jadi kosong lah. Kalau 1 maksudnya zero flag angkat. Kalau 1 maksudnya kosong. Tapi sekarang jawapan untuk subtraction tadi 35. So dia bukan kosong. Bila bukan kosong maksudnya Z akan jadi kosong. Dekat status register. Kesemua pengiraan tadi ada efek dalam status register. Okey, seterusnya logic instruction. Okey, logic instruction contoh nombor 2
show the result of following move literal to working 54. So sekarang dalam working register dah jadi 54. And then XOR literal to working 78. Maksudnya sekarang literal dah pindah ke working. So working sekarang dah jadi 54. So satu nilai baru dekat literal 78. So literal dengan working dia suruh XOR kan. Jadi solution dia kita buat manual 54 ni 01010100. 78 ni 0111 1000. XOR kalau kita tengok dalam XOR. Ni XOR. Ni adalah XOR. XOR ni tengok yang ni saja. Yang ni. Ni dengan ni Apabila kosong dengan satu dia dapat satu. Apabila satu dengan kosong dia dapat satu. Kosong dengan kosong dia kosong. Satu dengan satu dia kosong. So dekat sini, dekat solution ni, kosong kosong dapat kosong. Kosong kosong dapat kosong. Satu kosong dapat satu. Kosong satu dapat satu. Satu satu dapat kosong. Kosong satu dapat satu. Satu satu kosong. Kosong kosong kosong. So nilai ni, nilai 54 dengan 78 ni, kita akan dapat 2C. So 2C 2C. 2C ni kalau kita guna calculator kita dapatlah nilai desimal dia. 2C nilai desimal. Kejap saya convert 2C. 2C kalau dalam desimal dia dapat 44. 44. Result dia 44. Jadi 44 ni zero flag dia akan jadi kosong Zero flag akan jadi kosong. Maksudnya flag dia tak angkat lah. Kalau kosong baru dia angkat. So status register untuk Z akan kosong. Negatif tak? Oleh kerana nilai dia 44 positif. And flag pun akan jadi kosong sebab dia positif. Itulah efek. Contoh dalam status register pengiraan lah. So dalam komputer ni dia buat macam itulah. Dia ada flag dalam status register. Supaya komputer nanti nak refer senang. Dia positif ke negatif ke, dia zero ke tak zero ke, dia carry ke tak carry ke, based on dia punya pengiraan lah. Okay. Bit manipulation. Okay, bit manipulation ni, yang tadi byte, yang ni sekarang bit. Bit clear file. Contoh ayat ni, BSF34. Maksudnya bit set file. Trace B4. Bit set file ni maksudnya setkan bit yang ke berapa? Yang keempat. Setkan bit, set tu maksudnya jadikan satu. Setkan bit yang keempat dalam file trace B. Tu ayat dia. Maksudnya ni yang permulaan tadi lah. Permulaan dia sebelum dia bertukar. So dalam trace B semua 0000. Tetapi bila kita buat bit set file trace B4, apa yang berlaku? Bit yang keempat. 0000, bit 0, 1, 2, 3, 4. Bit yang keempat akan bertukar menjadi 1. Itu maksud ayat tu. Bit set file, bit yang keempat jadikan 1. Okey, yang terbalik ni. Ini bit, yang ini BSF Yang ni BCF. Saya terbalik type. Sorry. Yang ini bit. Okey, yang atas tadi tu terbaliklah. Bit clear file. Okey, yang ni adalah bit clear file Bit clear file maksudnya jadikan kosong bit yang ketujuh dalam file trace C. Okey, dalam file
katakanlah, ni katakan semuanya satu. Semuanya satu. So, command ayat instruction ni bit clear file yang ketujuh. So, bit yang ketujuh yang kuning ni daripada satu akan jadi kosong. Itulah maksud program tu. Okey, seterusnya bit test file skip if clear. BTFSC. Bit test file skip if file tu clear. Maksudnya skipkan ke next instruction. Ada 3 instruction. Instruction 1, instruction 2, instruction 3. Check bit yang keberapa tu. Kalau kata bit tu kosong, maksudnya instruction tadi yang daripada 1 terus lompat kepada instruction yang ketiga. Yang kedua tak payah buat. Kalau bit dekat tempat yang dia suruh check tu kosong. Okey, contoh ini contoh actual programming. Okey ni. Bit test file skip if clear port D bit 7. Okey, ini adalah port D. Ini adalah port D. Bit yang ketujuh sekarang ni ada 1. Kalau bit yang ketujuh ni ada 1, bermaksudnya jangan skip. Ini programming punya cara lah dalam assembly. Memang dia mengelirkan sikit. Assembly ni memang pening sikit. Dia mula-mula dulu sebelum high level language dibuat. Jadi kita kena faham lah. Okey. Sekarang ni dekat port D7 ni ada nilai 1. So bermaksudnya jangan skip lah. Jangan skip line. Tetapi kalau dalam port D bit 7 tu kosong, maksudnya skip line. Okey. Dekat dalam programming ni, contoh programming ni, loop bit test file skip if clear dekat port D bit 7. So bit 7 kalau dia clear, maksudnya dia akan lompat terus pergi kat off. Dia lompat satu instruction pergi dekat off. Tetapi kalau nilai dalam tu ada 1, bit 7 tu ada 1, dia akan pergi next line, dia akan pergi go to on. Dia tak lompat satu. So command bit test file skip if clear ni tujuannya untuk skip. Sama ada nak check dekat bit tu 1 atau kosong. Kalau 1 dia akan jump. Kalau kosong dia tak jump, dia pergi ke next instruction. Okey, ni kena faham slow-slow lah. Okey, next. Rotate. Okey. Yang seterusnya yang ke-14, rotate instruction. Rotate instruction ni kalau saya buat dalam ni contoh dalam gambar raja ni. Ini adalah satu data di dalam satu file 8 tadilah. So bila kita rotate left, data tu akan beranjak ke kiri 1. Terusnya dia akan ke kiri 1. Akan beranjak ke kiri 1 dan seterusnya lah. Contoh dalam gambar raja ni sampai yang bawah ni. Yang hijau tu kalau awak tengok nombor 1 tu akan beranjak ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri sampai dia melompat keluar daripada 8 set tadi tu, dia akan carry. Itu maksud carry RLCF rotate left true carry. Maksudnya dia akan lompat sampai carry. Bila sampai carry, dia akan return balik semula ke program ke yang asal, dia akan rotate lagi. Contoh yang awak biasa nampak contohnya dalam dekat kedai tu selamat datang. So benda tu akan bergerak rotate. Dia keluar SEL, dia keluar 1 sampai habis ayat tu dia akan start balik selamat datang lagi. Habis dia akan start lagi selamat datang. So benda tu akan rotate. So dia guna dalam tu ada microcontroller Yang biasa awak tengok dekat kedai tu dia guna microcontroller lah. Dia buat macam ni lah. Dia guna rotate left ke, rotate right ke, terpulang lah. Nak bergerak kiri ke kanan ke. So contoh kat sini saya buat rotate left. Okey, seterusnya kita masuk pada PIC 18F4550 40 pin. Okey, PIC ni ada 5 port untuk input output Ada 5 port untuk input output.
Ada port A, port B, port C, port D dengan port E. Kelima-lima port ni mempunyai ciri-ciri yang berbeza So kalau nak tengok dekat port contoh macam dekat port A. Ni RA0 dengan AN0. Ini PIC ni dia ada 40 pin bermula daripada 1, 2, 3 seterusnya sampai bawah 20 and then dia naik balik 40. Setiap kaki ni mempunyai ciri-ciri sendirilah. Jadi RA0 dengan AN0 walaupun satu kaki dia ada dua kegunaan. Jadi awak kena pilih awak nak guna RA0 ke nak guna AN0. Contoh yang pin nombor 4 ni, awak nak guna RA2 ke, nak guna AN2 ke, nak guna VREF ke, nak guna CVREF. Kena pilih. Jadi walaupun dia 40 kaki sebenarnya kegunaan dia lebih daripada 40. Kat mana kita nak setting? Tu kita nak setting dekat SFR tadi yang saya tunjuk dalam almari tadi tu. Kita set dia. Yang mana satu kita nak pakai. Jadi awak kena tahu setiap bahagian yang awak nak pakai lah. Kalau nak guna LED, register apa yang terlibat. Port. Nak jadi LED tu nak jadi input atau output. LED output. So kena set kosong. Kalau output kena set kosong dekat trace. Lepas tu nak hidupkan dia, kena set dekat port mana awak nak pakai. Contoh nak guna kat port A, kaki 1. So kaki 1 tu sambungkan dengan LED. So first kali dekat trace A, jadikan dia sebagai kosong. So masuk output. Trace A akan jadi kosong dan juga port A jadikan 1. So trace dengan A berbezalah. Tapi trace refer kepada port. Kalau trace A refer kepada port A. Trace B refer kepada port B. Sampai trace E sampai port E. So dia bersaing berkait rapat lah. Okey. Port. Port ni memang guna untuk input output lah yang kerap kita gunakan. So bila awak nak guna LED, secara generally berapa LED yang kita boleh guna kalau kita guna PIC 18F ni. So kalau port A kita ada 6. Port B kita ada 8. Port C kita ada 8. Port E ada 4. Port D ada 8. So banyak LED kita boleh gunalah. Contohnya kita nak hidupkan 20 LED menyala. Kita boleh gunakan port B dengan port C. Kalau kita nak guna 18, kita boleh guna port B, port D dan port E. Port B, port C dan port D. Kita boleh gunakan 18 biji LED menyala. Jadi cara nak guna dia macam tadilah. Kalau nak gunakan port B, you kena set dulu dekat trace B. Jadikan dia input atau output, kemudian baru set satu dekat port yang awak nak pakai lah. Kalau port B, set satu dekat port B. Bit mana yang awak nak pakai. Okay, seterusnya. Coding Untuk coding. Okay, ni saya cakap tadi. Di dalam sebuah microcontroller, yang mana kuning Di dalam sebuah microcontroller, ada port, ada trace, ada latch. Apa saling kaitan ni? Port ni adalah refer kepada output yang nak keluar, pin yang nak keluar daripada PIC tu. Manakala trace pula untuk set sama ada port tu nak jadi input atau output. Latch ni pula satu memori di dalam PIC yang berada sama dengan port. Jadi trace tadi, kalau awak set dia satu, bermaksud dia akan jadi input. Maksudnya dia akan setkan dekat latch tadi. Ambil data dekat latch untuk hantar pergi ke port. Jadi detail nantilah. Kita akan, sebab masa dah tak cukup sangat. Saya lebih kurang saja dulu. Untuk yang awak kena tahu buat masa sekarang adalah untuk kita set input atau output, awak kena set dekat trace. Kalau port A sebagai output, awak kena set dekat trace A kosong. Kalau nak jadikan input dekat port A, awak kena jadikan satu dekat port A.
Itu kena tahulah ni Okey. Ini adalah contoh programming yang kita akan guna dalam lab sheet. Dalam lab lah nanti. So, balik nanti cuba baca, cuba fahamkan. Bahagian yang tak faham nanti boleh tanya. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya tamat kelas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.